Nak menunjukkan apa? Ilmu atau kebolehan membaca dan menulis ni, dia bukan satu keupayaan untuk dinilai cerdik ataupun bodoh seorang. Jadi tak pandainya menulis pada Nabi dan Rasul itu tak mendalilkan bodohnya dia. Bahkan yang tu baru ambil tiada tadi, di atas tak pandainya menulis dan membaca pada dia, bila dia terima wahyu, dia tak boleh mencatat, tapi dia boleh ingat apa benda yang disampaikan. Walaupun hanya sekali diucap oleh Jibril, dia boleh simpan terus dalam fikiran dia tanpa mencatat dan ditulis. Cerdik tak? Itulah cerdiknya dia. Itu guna kaedah macam tu untuk berhujah, untuk menunjukkan bahawasanya tak reti membaca dan menulis itu bukanlah satu kecacatan pada Nabi Rasul, apatah lagi cacat dalam bab untuk mengatakan dia bodoh dengan sebab tak reti membaca dan menulis. Tidak sama sekali. Pasal kemahiran membaca dan menulis bukanlah satu kemahiran yang menyebabkan seseorang itu dinilai cerdik atau bodoh. Ingat elok ya. Cerdik bodoh bukan dinilai dengan kebolehan ataupun tak boleh membaca dan menulis. Tapi cerdik bodoh adalah di atas tepat tak tepat cara dia berfikir dan bertindak. Boleh? Setuju tak tu? Pasal kalau sikit dengan kaedah umum, berapa ramai orang boleh menulis dan membaca tapi masih buat kerja bodoh. Dan berapa ramai orang-orang yang tak reti membaca dan menulis tapi membuat kerja-kerja yang cerdik. Berapa ramai orang boleh membaca dan menulis tapi bunuh orang dan buat kerja kemungkaran. Tapi berapa ramai manusia tak reti baca dan menulis tapi sentiasa taat pada perintah Allah Ta'ala. Menunjukkan baca menulis ni bukan satu kemahiran untuk dinilai cerdik atau bodoh. Tidak. Tidak. Ya. Ya. Betul? Ya. 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 Yang tu apa? Tak, dia kalau ikut bukan saja Nabi, kat kita pun sama. Dan kalau saya sebut gini, ada orang memang dia tak reti nak baca Jawi, tapi dia mengaji. Dia mengaji, dia tak ada catatan tulis apa pun. Tapi dia dengar tu, dia simpan semua dalam kepala dia. Kita mengaji, catat, tulis apa. Bila tanya soalan, dia jawab dulu. Kita buka kitab, siapa cerdik? Dia ke kita? Pasal apa? Ni keluar dulu. Walaupun tak catat, kita catat pun mana tak tahu tulis. Siapa cerdik? Hilang buku ni habis ilmu, dia ada ilmu. Siapa cerdik? Ya. Itu saya nak tunjuk kata bukti kan, bahwasanya kemahiran menulis membaca ni bukan satu kecerdikan. Kalau pandang dari sisi sudut nak mengajar, nak bagi orang boleh, tu kita kata atas faktor ghalib. Tapi dan dia atas faktor alat. Itu saja. Pasal membaca menulis ni alat sebenarnya. Alat untuk boleh jadi pandai. Tapi bila dah pandai, alat tu tak pakai tau. Dengar elok saya sebut. Pasal dia alat untuk jadi pandai. Maksudnya kita, macam nak saya nak sebut alat. Kita nak sembahyang pakai usuli. Tu alat nak bagi hadir niat. Tapi kalau dah pandai macam mana, tak ada usuli lah weh. Pasal dia alat. Membaca menulis ni alat nak bagi cerdik, boleh kenal, boleh membaca, boleh menilai, boleh semak, betul boleh ulang kaji. Itu nisbah alat ya. Alat. Tapi bila dah pandai tu macam mana? Bukan gaduh baca lah. Dengar. Pengetahuan dah ada. Dengar lah. Dengar pun kita boleh nilai dia ni cerdik bodoh. Itulah kot. Pasal dia alat. Bila alat dengan benda yang nak diambil, alat ni dia bukan benda yang untuk dinilai cerdik tak cerdik. Pasal dia alat.
Pasal kalau orang cerdik tak ada alat pun, tapi dia boleh dapatkan sesuatu, maksudnya lagi cerdik daripada orang yang ada alat. Betul saya cakap? Cara saya ujar tak? Misalnya ada orang dia tangkap ikan pakai bukat. Ni tak ada bukat pun dia boleh tangkap ikan. Lagi banyak ada orang pakai bukat. Cerdik tak? Tu lah tu. Saya tak ada alat tapi boleh tangkap. Ni ada alat orang tak boleh tangkap. Siapa cerdik? Matlamat nak mana? Nak ikan. Kalau masalah ikan. Ni matlamat nak mana? Ilmu, faham, tepat. Tepat dengan sebenar. Jadi hak mana cerdik? Hak tepat dengan sebenar tu cerdik. Hak tak tepat dengan sebenar, tu bodoh. Itu kot. Kalau pandang pada ghalib malah alat tu dipakai, kena pakai tulis, baca, nak bagi orang pandai pula kena ajar orang membaca, menulis. Itu faktor alat saja. Faktor alat. Itu kot. Satu nak sebut gini sikit. Kalau anak kita dia membaca menulis tak berapa pandai, tapi bila kita ajar dengan mulut dia boleh pandai, maksudnya dia pandai tu. Dia bukan bodoh tu, cuma dia bodoh menulis lah. Dia bodoh menulis kerana dia tak minat apa. Dia lebih suka hak ni. Cakap tu simpan terus. Sebut sekali dia hafal terus. Hak boleh menulis ni dia bukan hafal lagi. Cuma kita lah pula kadang-kadang kita menilai tu cara macam lain. Pada kita hak boleh baca ni cerdik. Hak tak boleh baca ni macam bodoh sikit. Padahal kadang-kadang hak tu lah cerdik lebih. Sebab apa? Dia dengar dia ingat tu. Dia ambil pelajaran tu. Yang ni tak ambil pelajaran lagi dengar-dengar. Kena tulis baru dia ambil kerti. Sikit macam tu. Macam mana pun saya dah sebut semua tu nak menunjukkan bahawasanya bukanlah keupayaan membaca dan menulis satu keupayaan untuk dinilai itu adalah cerdik atau bodoh satu orang. Saya nak tunjuk itu. Bukan saja pada Nabi Rasulullah. Kalau ikut memang betul. Kemahiran menulis dan membaca bukan satu aras untuk menunjukkan cerdik tak cerdik. Lagipun kalau sebut gini, kebolehan membaca dan menulis ni sebenarnya payah sangat kah? Tak payah lah, mudah lah sebenarnya. Dia tak mudah tu, bila mudah ramai orang boleh buat. Jadi tak pandai dalam bidang tu, tapi nisbah maklumat dia boleh sebut dengan tepat dan sebenar. Jadi tak perlu kemahiran membaca dan menulis, pasal dia bukan aras untuk menilai kecerdikan. Macam tu. Kalau kita nak bawa ke kita sikit macam ni, kalau takat boleh membaca menulis pun tak apa cerdik lagi, bila membaca dan menulis tak boleh, golek-goleknya lagi tak cerdik lah. Kita sebut golek. Pasal apa? Pasal alat tak ada. Pasal alat tak ada. Tapi kalau alat tak ada, tapi boleh dapat cerdik, maksudnya cerdik kan? Lagi cerdik pada hak boleh menulis dan membaca tu. Boleh faham saya cakap apa? Tu saya kata ni. Kalau pukat ada pun tak boleh nak tangkap ikan, tangan tak ada nak tangkap, pakai tangan 2 teh, tulang 4 kerat nak tangkap ikan ke mana? Betul tak? Macam tu tak? Golip macam tu tak? Tapi tengok tulang 4 kerat banyak ikan ni pada pakai pukat. Macam mana? Maksudnya cerdik lagi pada pakai pukat tu. Boleh? Faham? Saya nak tunjuk kata alat tu. Kuat sikit. Nabi yang tulis tak apa jelas lah. Macam mana? Dia tak boleh menulis. Betul? Dia kalau pandang pada sudut tu, iyalah tu. Maksudnya nisbah nak menulis, baca tak boleh kan. Tapi apa orang tanya, dia boleh cerita sebiji-sebiji. Dia tu. Apatah lagi tak Rasulullah pun, kalau kita tengok cerdik tak cerdik dia. Pasal Quran yang kita ada ni, tulisan-tulisan tu Rasulullah yang suruh tulis macam tu tu. Cuma dia tulis tu bukan dengan dia punya arahan, Jibril punya arahan. Dia akan suruh tulis wow macam ni, ba macam ni.
fakta macam ni, tempat ni tak ada waw, tempat ni tak ada ya, tempat ni tak ada alif. Rasulullah yang cerita tu. Satu, kaedah tulis Quran dengan tulis cara ejaan lain. Dia ada beza lah situ. Nak sebut apa? Itulah menunjukkan bahawasanya dia cerdik. Cerdik satu pasal dia sebut sebenar. Pula tu bila ada orang nak cari kesilapan dia tak ada. Tu kata dia cerdik. Pasal kalau orang bodoh, awal-awal lagi orang boleh tolak gitu lah. Tapi tak ada orang boleh sangkal dia macam tu. Begitu juga kalau tengok kewarasan dia, kematangan dia bertindak, apa ayat yang dia cakap, berhati-hatinya dia ketika bercakap, itu menunjukkan kecerdikan dia. Berbanding dengan orang kadang menulis macam-macam tapi tulis ikut dan apa dia nak tulis. Itu menunjukkan bodohnya dia. Itu kot. Macam mana pun nak hujah tunjuk kata bukanlah kemahiran membaca menulis ni menunjukkan kecerdikan seseorang. Asal nak sebut itu kan. Kalau tengok hujah kitab dia bagi alasan gini yang dia kata kalau Nabi tak cerdik dia tak boleh mengalahkan musuh untuk berhujah. Jadi kalau faham dengan cara pengarang kita ni tulis hujah, dia nak menunjukkan cerdik besar Nabi Rasul ni bukan fokus pada membaca dan menulis, tapi cerdik dan fokus besar pada bab Nabi Rasul ni adalah berhujah untuk menunjukkan siapa benar siapa salah. Jadi mu tak boleh menulis baca tak apa. Pasal fokus besar bukan masalah membaca dan menulis, tapi fokus besar adalah adakah apabila berhujah dengan lawan dalam bab-bab ketuhanan, dalam bab ghaib, siapa yang boleh menegakkan kebenaran walaupun dia tak boleh membaca dan menulis. Situ fakta dia. Siap. Baik. Jadi faham daripada itu, maka tetaplah cerdik mereka itu Rasul dan mustahillah mereka itu bodoh. Ya. Jadi kalau Rasul macam tu, sikit macam ni sikit. Pasal ada orang kata gini, kalau gitu tak gaduh baca menulis ada. Quran pun tak kerti baca tapi cerdik tak apa. Boleh tak? Boleh tak? Saya sebut ni. Terang boleh baca Quran pun duk bodoh, banyak benda lagi. Ni Quran hak mudah nak boleh baca pun musak sungguh baca, nak baca Quran nak baris pun tak boleh. Bodoh tu kan mana mu. Kena buah ayat tu. Tu. Kalau kat Rasulullah pun boleh, pasal kadang kalau ada orang dia gunakan Rasulullah di atas tak boleh membaca dan menulis tu untuk menegakkan benang basah dia, tak mau pergi mengaji dan biarkan tak boleh membaca dan menulis, Quran pun tak boleh baca, untuk menegak, saya nak guna bahasa tu lah, dia menegakkan benang basah, kata tak payah pergi ngaji lah weh, janji aku cerdik. Di atas kata dia tak boleh baca Quran tu seolah-olah cerdik lah. Ada orang buat alasan itu. Kita jawab gini, Nabi memang tak pergi sekolah, tapi dia tak pergi sekolah, dia tak boleh baca menulis, tapi dia cerdik. Kita dah pergi sekolah tapi tak cerdik-cerdik, jadi kena pergi sekolah tak? Kena belajar alif bata tak? Kena boleh baca Quran tak? Kena. Terah duk boleh baca pun duk bodoh lagi, tambah tak boleh baca apa langsung. Jaga tu alasan orang malas tu. Kalau kaedah kita kata macam ni, Rasulullah dia walaupun tak boleh baca menulis, dia cerdik. Jadi taklah dia ajar pada kita bahawasanya kita kalau tu biarlah bodoh tak boleh baca dan menulis. Tak, cara berdalil itu tak betul. Tapi kalau cara berdalil gini tak apa, walaupun tak boleh baca dan menulis tapi kita cerdik dari apa yang sepatutnya dibuat dan bertindak. Dan sabut sikit gini, antara kecerdikan itu ialah belajar membaca dan menulis, supaya kita boleh mencatat apa yang telah belajar. Kalau kita lupa, boleh semak dan boleh tengok apa yang dah ditulis. Itulah tindakan orang yang cerdik. Nampak? Boleh pergi hujah ke situ. Untuk menunjukkan bahawasanya nisbah kat kita ni, cari sabab-sabab cerdik itu adalah fardu juga.
Kak Rasul, Allah Ta'ala dah bagi istimewa kat dia satu hal. Macam mana pun, apa yang kita nak belajar dan nak fahamkan ialah sabitkan cerdiknya kat Nabi Rasul. Itu je. Ada soalan tu? Baik, selesai. Kalau kita belajar tafsir khusus, banyak ayat Quran yang kalau ada orang petikai-petikai dalam bab-bab cerdik ni, memang kena mengaji khusus waktu tu. Saya pengalaman saya ngaji dalam tafsir, dalam hadis, ada bab-bab yang tertentu ada orang menggunakan hujah untuk mendalilkan kes-kes tertentu dalam bab Quran ataupun hadis, seolah-olah macam Rasul tak cerdik. Macam mana kaedah nak jawab dah? Hak tu kena ngaji suku, dan kalau saya sebut tu tak bermanfaat mana rasanya. Pasal yang tu memang kena ngaji ilmiah betul. Jadi saya tak sebut panjang lah hak tu. Kalau ikut tajuk seterusnya, harus bagi Rasul. Sifat harus bagi Rasul pula. Ada lagi soalan ni? Baca cerdik. Berhenti pun nak balik tak boleh deh. Baca lagi okay. Harus bagi Rasul. Okey. Harus pula. Harus pada hak anbiya dan mursalin alaihimus salatu wassalam, segala sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat mereka itu yang maha tinggi. Okey. Sifat harus Rasul satu je kalau sebut dengan engkau. Macam mana sifat harus pada Allah, Allah satu, sifat harus pada Rasul pun satu juga. Harus pada Allah Ta'ala adalah fi'lu mumkinin aw tarkuhu, membuat mungkin atau meninggalkan mungkin. Harus bagi Rasul adalah bersifat dengan segala sifat manusia. Harus Rasul bersifat dengan apa-apa sifat manusia. Pasal dia manusia, dia Rasul. Cuma atas apa dobek sebut ulama, sifat manusia pun sifat manusia macam mana? Sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat mereka itu. Kalau bahasa lain, sifat manusia yang tak menjatuhkan martabat Nabi Rasul. Bahasa orang putih sikit, sifat itu sifat yang tak mendown standard dengan mereka. Itu kot. Istilah down standard maksudnya kalau ada sifat ini orang kata leceh pak Nabi gini. Takkan Rasul macam ni kot. Rasul takkan ada tu. Maksudnya Rasul orang Ta'ala takkan beri, walaupun sifat tu sifat manusia, tapi sifat manusia macam tu istilahnya menjatuhkan martabat mereka. Dan bahasa lain, menggagalkan matlamat perutusan Rasul. Bahasa kod moden yang sikit, dia menggagalkan visi dan misi Rasul. Allah Ta'ala takkan hantar Nabi Rasul yang gagal macam tu. Satu, semua Nabi Rasul semua berjaya. Berjaya sudut mana? Apa matlamat Allah Ta'ala hantar mereka tu tercapai. Tak ada seorang Nabi Rasul yang gagal visi dan misi mereka. Pasal dengan apa yang ada pada batang tubuh mereka, hal yang ada pada mereka, dengan apa yang mereka sampaikan, kebijaksanaan yang ada pada mereka untuk berhujah, semua itu telah menyelesaikan apa tugas yang sepatutnya Nabi Rasul sampaikan. Satu, tak ada seorang Nabi Rasul gagal, tak ada. Cuma tak semua Nabi Rasul ni manusia ikut. Tapi semua Nabi dan Rasul berjaya. Pasal apa? Allah Ta'ala tak pernah silap nanti Nabi Rasul, dan taklah dengan kekurangan yang pada Nabi Rasul tu yang tu menyebabkan kegagalan dakwah mereka. Ya. Pasal Nabi Rasul tak ada istilahnya yang gagal dakwah, tak ada. Gagal adalah Nabi Rasul yang tak buat kerja, itu gagal. Kalau Nabi Rasul memang buat kerja apa sepatutnya, orang tak ikut itu bukan berarti gagal. Gagal adalah orang tak buat kerja dan tak buat apa yang sepatutnya, itu gagal. Tapi kalau dia buat apa yang sepatutnya tapi orang tak mau ikut, itu bukan kegagalan.
Bahkan itu adalah kehandalan. Handai dari sisi sudut laksanakan tugas. Walaupun orang tak ikut, dia tak pernah putus asa. Cekal, tabah, sabar, apa lagi, tekun, istiqamah, berterusan, continuously, tak pernah putus asa. Ajak orang untuk buat kebaikan, amal makruf nahi mungkar. Handai tak? Handai. Power. Kita kalau bebai siap azan 10 kali orang tak mari, bebai. Azan subuh kita seorang mari, buka lampu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salatu khairu minan naum, 10 minit tunggu tak ada seorang pun. Bebai kan? Faham? Bebai tu bukan bebai bodoh. Maksud bebai ni penyebai. Sini panggil apa? Maling panggil bebai kan ni? Penyebai ke bebai? Penyebai lah. Penyebai tu. Lagi bebai faham kot lain pula. Penyebai. Maksudnya penyebai. Mana dia mau tak mari kita? Baru sekali aja. Nabi Rasul macam mana? Tengok Nabi Nuh macam mana? 900 tahun. Kat 1000 tu. Umur memang 1000. 950 tahun. Kita 95 tahun pun. Tak kuat dah. Dia 950 tahun. Yang ikut apa kan? Yang tak ikut apa kan? Kalau kita lari awal lagi, menyumpah dia. Dia macam mana? Handai. Berdakwah. Tak pernah putus asa. Gagal tak? Tak. Itulah berjaya dia. Maksudnya orang tak boleh cemuh dia di atas peribadi dia, sifat yang ada pada dia, mak bapak dia, apa lagi hal dia masa kecil sebelum jadi rasul. Takkan ada benda-benda yang boleh istilahnya menggagalkan visi dan misi dakwah dia sebagai Nabi Rasul. Begitu juga hujah, alasan untuk menunjukkan benarnya dia dan apa yang dia ajak manusia buat kebaikan dan tinggalkan kemungkaran tu. Tidak ada satu pun orang kafir akan Allah Ta'ala beri ruang untuk itu menggagalkan Nabi Rasul. Tak tak? Ya. Nabi Yunus tu kan yang kena telan ikan tu. Pasal kisah dia dakwah kaum dia tak mau ikut tu kan. Cuma kalau ikut kisah lah, dia tinggalkan kampung tu bukan di atas putus asa. Situ. Dia tinggalkan kampung tu bukan atas putus asa. Mesti tanggung tu pasal Nabi Rasul tak pernah putus asa dengan Allah Ta'ala. Istilahnya dia tidak akan putus rahmat, putus asa. Bahasa sebut kita penyebar tadi. Kita kaum dia yang ingkar. Bahkan kaedah yang tu dipanggil dia cari jalan macam mana nak bagi kaum dia ikut. Macam mana Rasulullah dia dakwah kat Mekah tak berjaya, orang tak mau ikut, dia pergi mana? Pergi Taif. Tengok budak-budak kecil balik najis, pergi cari ikut lain pula. Adakah istilahnya putus asa tu? Tak. Tu yang kalau kisah telan ikan tu bukan pasal putus asanya dia, walaupun kadang-kadang ada orang gunakan ayat tu pasal dia ni tinggalkan dakwah dengan kaum dia, lepas tu keluar pada kampung, waktu naik kapal belayar-belayar, rupanya ada orang bawa maksiat. Ada orang buah ayat tu. Ada orang buat maksiat, tinggalkan kampung halaman, tak mau buat dakwah dengan kaum dia. Lepas tu kapal pun rumah ambing, undi-undi keluar nama dia, undi keluar nama dia, undi keluar nama dia. Nanti nak kena telan. Jangan ada apa-apa ayat istilah putus asa, buat dosa kat Nabi Yunus. Salah. Pasal yang tu istilahnya meletakkan perkara tak layak. Kita dah belajar prinsip itu. Nabi Rasul mesti amanah. Dia tak pernah khianat tu. Dia tak pernah ingkar perintah Allah Ta'ala. Jadi yang dia buat tu bukan benda dosa tu. Cuma nak kata itu apa? Itu teknik dakwah yang dia buat. Cuma apa nak sebut, teknik dakwah yang dia buat cuma atau kata bukan dia putus asa. Dengan sebab tu dia tinggal kaum dia, tinggal buat dakwah, tu naik kapal belayar, tinggalkan kaum, putus asa. Atas nama putus asa tu tak betul. Jadi tanya situ lah.
Jadi telan ikan tu bukan masalah putus asa. Yang tu yang ayat-ayat yang kalau kita belajar dalam format tafsir, tu yang kena tanggung syarah bagi betul tu. Macam mana nak bagi betul cerita tu, supaya jangan ada istilah Nabi putus asa, Nabi buat dosa, Nabi buat maksiat, ya kan? Ada bab yang kita jumpa itu ada istilahnya hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ada istilah itu kan. Cuma cerdik tak cerdik, boleh ingat tak ingat tu saya tak tahu. Tulis tu satu hal, dengar tu satu hal. Kita bicara bab cerdik tu. Yang mungkin pada Rasul itu dikira cah salah, tapi bukan dosa. Pasal kalau ikut kisah, saya ingat saya duk belajar dulu, antara Tok Guru tarjihkan kisah tu, dia kata macam ni. Nabi Yunus dia keluar pasal dia nak cari helah macam mana supaya kaum dia ni teringat kat dia, dan dengan sebab tu beriman. Pasal kalau ikut kisah dia, Nabi Yunus dia waktu sebelum dia nak tinggalkan kampung dia tu, dia ancam dah, hampa kalau tak mau beriman, takutlah azab Allah Ta'ala akan datang masa yang terdekat. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Ada dalam Quran sebut tu, kata Nabi Yunus ni Allah Ta'ala hantarkan dia, wa arsalnahu ila mi'ati alfin, 100,000 umat dia. Zaman tu kalau 100,000 ramai kan. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, ataupun lebih. Jadi syak tu nisbah angka tu lah, lebih dia tu. Jadi 100,000 umat dia dakwah ni. Jadi dia mencari pelbagai jalan untuk bagi kaum dia ikut. Antaranya buat macam mana? Istilah kalau kita sebut, buat macam merajuk lah, tak mau pergi jumpa orang lah, tak mau, aku dah ajak elok-elok tak mau ikut, pergi mau. Seolah-olah ayat dia gitu. Jadi dia buat tu bukan atas dia putus asa tak, tapi teknik supaya kaum dia beriman dengan segera. Waktu dia tinggal-tinggal, kaum dia merasakan kehilangan dah. Bila kehilangan dia macam mana? Pakai cari dia. Oh, kita pun takutlah lagi kena azab. Terus mengucap beriman, tanya habis semua orang yang beriman, macam mana kami nak beriman. Dia cerita naik kapal ni, kena telan ikan apa dalam masa 40 hari, keluar balik, dah sampai keluar apa, dah sembuh penyakit dia apa, pasal duduk dalam perut ikan lama sangat, mengupas habis kulit-kulit, makan pokok labu apa, macam-macam cerita tu. Dia balik kat kaum ni, apa jadi? Beriman habis semua. Nak sebut tu. Jadi nak ada apa? Adakah dia buat tu putus asa? Tak. Dia cari jalan macam mana nak bagi kaum dia boleh segera taat pada Allah Ta'ala. Itu satu pendekatan dakwah yang dia buat. Kalau saya buat macam gini, aku duk main mengajar benar-benar, wah tak mengaji, aku tak mari terus ni. Baru bluetooth mari, ustaz marilah mengajar, marilah mengajar. Saya kata tak ada 40 orang aku tak mari. Baru 40 orang mari. Saya nak sebut teknik, tapi tak buat lagi lah tu. Tak buat lagi, tak mustahil saya boleh buat. Ustaz jawab buaya itu. Ya tuan-tuan, saya dah sebut apa? Teknik. Tuan-tuan kena cari 40 orang mari, baru saya mari. Oh, mengadah pula. Mengadah tak mengadah je pasal nak suruh aku mengajar, apa yang tu? Mengingat apa? Komand-komand aku main mengajar. Mengajar dengan tidur, dengan duduk di belakang, dengan duduk di luar, sepak sekali. Nama Cik Mas, tapi macam gangsa macam besi ya. Tak ada bunyi mas sikit pun. Oh, sajalah buaya itu kan. Cabar hari itu. Mari sekali lagi tengok. Tu dia, tengok lantai pun mozaik lah. Lampu pun tak main lah, lampu komand-komand. Esok pintu pun aircon lah tu. Orang pun penuh. Katalah itu kan. Mustahil tak? Tak mustahil tak? Nak kata apa tu? Pasal apa tu? Guna teknik yang tu sikit. Cabar sikit. Satu orang pergi cari 10 orang. Berapa orang ni? 100 lebih. Kalau 20 orang dah 200 orang. Satu orang tak 10, kod 10 banyak kan? 5 cari. Tapi tak mau bertindih. Satu orang mesti ada 5. Panggil. Hari saya ngejar mesti 5-5 ni ada. Berat macam mana pun. Mau nak pergi dia makan kan, bagi duit kan, mau upah kan, mau ugut kan, mau nak pergi penapar kan, dia kan, pandai-pandai tuan-tuan kan. Tapi waktu saya ngejar, saya nak tengok tak kurang. Satu orang bawa 5 orang. Macam mana? Mari tak? Saya kata tak ada teratur tu, saya panggil aku macam ni. Kalau memang nak kalau macam mana? Cari. Macam tu kan Nabi Yunus tu. Saya nak cerita apa ni? Nak syarah ke Nabi Yunus tu. Jadi dia buat tu kan benda dosa, nak sebut syarah tu kan. Jadi dia kan bukan benda salah. Dia kan dosa. Kalau dosa pun bukan dosa, tapi itu yang istilahnya
hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Maksudnya kalau orang abrar buat cara tu baguslah. Tapi pasal dia muqarrabin, patutnya janganlah buat teratur. Patutnya tapi bagus ada buat itu. Bila dia keluar peluk ikan, balik kampung nak tengok macam mana, beriman habis semua. Asal nak sebut kaedah ialah